Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan taklimat tambahan yang awalnya telah diberitahu oleh Puan Hajah Aida Rizwana mengenai perkara-perkara yang harus diambil perhatian dan dilaksanakan oleh pelanggan-pelanggan kita ataupun para jemaah yang sudah pun berdaftar umrah dengan Andalusia Travel and Tourism Berhad. Saya ingin menokok tambah atas keprihatinan sebagai seorang dai pendakwah, apatah lagi sebagai sebagai pengerusi eksekutif Andalusia Travel and Tourism Berhad, bahawa kita kembali kepada rukun iman, iaitu qada qadar di tangan Allah SWT. Setelah kita berusaha bersusah payah menabung ataupun mencari wang, meletakkan ke dalam tempahan penerbangan kita melalui Andalusia Travel and Tourism Berhad, saya ingin memberi jaminan bahawa wang itu semuanya selamat. Cumanya oleh sebab niat kita atas dasar keimanan, kita perlu tangguhkan. Jangan kita tergopah-gapah apabila melihat dah tak dapat pergi, lebih baik kita keluarkan, kita buat perbelanjaan. Mari kita ambil satu contoh. Contoh baginda Rasulullah SAW apabila sampai tahun yang ke-6 Hijrah. Di mana tahun yang ke-5 Hijrah, kita jangan lupa bahawa kemenangan mutlak kepada Rasulullah SAW di dalam peperangan Khandaq, di mana musuh-musuh Islam telah diberi pertolongan oleh Allah dengan menerbangkan pasir-pasir puting beliung, menelangkupkan ke atas tentera mereka sampai mereka lari lintang pukang. Akibat kata mereka nak memusnahkan Madinah dengan tentera lebih daripada 12,000 orang. Allah bantu macam itu saja. Maka dengan rasa keyakinan Rasulullah melihat kekalahan yang begitu teruk kepada tentera Quraisy dan sekutu-sekutunya, maka Rasulullah kata, sekarang ini sudah ada kelegaan untuk baginda pergi menunaikan umrah. Maka baginda telah memberi pengumuman kepada sahabat-sahabat yang bersanggupan pergi, jumlahnya seramai 1,460 orang. Mereka berangkat daripada Madinah dengan berniat umrah di Bir Ali, di Zulhulaifah, dan berangkat masuk ke Mekah. Apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sampai di Hudaibiyah, mereka telah tersekat oleh tentera-tentera Quraisy yang masih lagi bertaring, iaitu ketika itu Khalid bin Walid mengetuai 200 ekor kuda, kavalri berkuda, mengepung Rasulullah SAW hingga sampai tak dapat masuk ke Mekah, dan mereka ini berkemah di Hudaibiyah. Apa jadi kepada mereka? Setelah beberapa hari berada di sana, berlaku satu perjanjian Hudaibiyah yang tidak membenarkan Rasulullah SAW menunaikan umrah pada tahun itu, sedangkan Rasulullah sudah pun memakai ihram, berada dalam ihram. Dan banyak lagi lah kalau kita tengok isi kandungan dalam perjanjian Hudaibiyah. Namun kita rasa kesal, dah sampai ke Hudaibiyah, hanya lagi 12 km dan sampai ke Mekah. Mengapa tidak diizinkan mereka masuk? Sedangkan Rasulullah SAW bukan nak pergi berperang. Dia cakap dia datang untuk pergi buat umrah, tawaf, sa'i dan balik. Namun tidak dibenarkan. Menunjuk kekerasan hati mereka, tetapi dengan kelembutan yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah, boleh datang semula tahun depan selama 3 hari. Maka Rasulullah sanggup terima asalkan boleh masuk ke Mekah juga. Dalam arti kata lain, penanggahan Rasulullah SAW itu kerana keselamatan dan kerana halangan. Jadi pada kita, umat Islam, apabila ada halangan, maka ianya kena ikut apa halangan yang berlaku, kerana itu qada Allah kepada kita, tidak membenarkan kita pergi. Jadi kita serah kepada Allah. Menyebabkan Rasulullah SAW oleh sebab dalam ihram terpaksa kena melakukan dam ihsar. Dam ihsar iaitu untuk mengeluarkan diri daripada ihram, kena sembelih sekurang-kurangnya seekor kambing seorang ataupun seekor unta atau lembu kongsi 7 orang dan bergunting rambut. Ayat 196 dalam surah Al-Baqarah. Fa in usirtum famastaysara minal hadyi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jika Anda terkepung dalam keadaan berihram,
maka tidak dapat untuk menunaikan umrah sedangkan anda di dalam ihram menjaga pantang larangnya, boleh keluar daripada ihram ni dengan syarat menyembelih seekor binatang yang mudah diperolehi ataupun dan bergunting rambut. Namun Quran menambah, jangan gunting rambut, cukur rambut dahulu selagi binatang yang disembelih itu sampai ke tempatnya dahulu. Artinya sembelih bagi mati, hantar kepada orang yang nak makan tu dulu di tempat yang dia terkepung, maka barulah boleh gunting rambut. Maka Rasulullah pun balik. Di mana tahun depannya Rasulullah masuk semula ke Mekah selama 3 hari. 3 hari, bayangkan Rasulullah berjalan selama 8 hari dari Madinah ke Mekah. Tetapi sampai ke Mekah, orang Quraisy kata 3 hari saja. Tapi Rasulullah sanggup terima. Kerana, mengapa? Asalkan dapat qada balik umrah fardu yang tertinggal diakibatkan oleh sekatan Hudaibiyah itu. Maka Rasulullah masuk balik dengan dinamakan Umratul Qada. Jadi apa yang saya nak seru kepada semua jemaah yang telah berdaftar, saya cadangkan kekangkanlah diri kita dengan membiarkan simpanan kita di Andalusia untuk tujuan nak menunaikan umrah itu hingga sampai keadaan membolehkan kita pergi semula. Kerana keimanan kita berada di sana. InsyaAllah sampai masa apabila Kerajaan Saudi membuka balik kebenaran visa dan kita pun dibenar masuk ke Mekah, waktu itu kita pergi. Dan kita boleh pilih tarikh mengikut kesesuaian yang ada dan berunding dulu dengan pejabat pelancongan. Takut nanti kita nak satu tarikh itu, tiba-tiba sebelum kita tu ada orang masuk penuh. Bila tak boleh pergi, kita marah kepada agensi. Itu tak berapa tepat. Mungkin Allah kodokkan kita kelambatan itu menyebabkan kita disuruh alih ke tarikh lain. Jadi berundinglah paling senang. Berunding dulu, kalau kita pihak agensi pelancongan kata okey tarikh ni kosong, kita ambil sajalah. Jadi bukan apa, nak memberi kemudahan kepada jemaah. Maka dengan itu saya rasa elok sangatlah kita berpegang kepada prinsip kita bahawa satu hari bila ada kelapangan, bila ada kemudahan, bila Kerajaan Saudi dah membuka balik visa, dia akan terus. Sebab saya fikir Mekah Al-Mukarramah dijadikan oleh Allah SWT untuk umat Islam pergi beribadat kepadanya. Seperti yang kita tengok dalam Al-Quran, wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Kami jadikan Baitullah Haram untuk semua manusia datang. Maka mengapa ketika ini Allah mengahadkan ataupun Allah telah memberhentikan proses untuk orang datang menunaikan umrah? Itu adalah qada dan qadar Allah untuk memberi ujian kepada kita. Oleh itu, berpeganglah kita kepada prinsip supaya amal ibadat kita diterima dengan keyakinan yang penuh apabila sampai masanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.